Dan dalam kenyataan itu juga, saya juga membawa kenyataan daripada bila siasatan tersebut sedang berlaku, siasatan yang sama sedang berlaku, bahawa Ismail Sabri juga telah dipanggil. SPRM sudah rakam keterangan Ismail Sabri. Suruhanjaya SPRM telah merekam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kata Pesuruhjaya Azam Baki. Ini bagi membantu siasatan berhubung penggunaan dana 700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan berlangsung 5 jam dari 10 pagi sehingga 4.45 petang. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembayaran Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLA TFPUAA 2001 dan Akta SPRM 2009. Selain anggota Parlimen Berak, SPRM dilaporkan turut menyiasat beberapa bekas pegawainya, termasuk pembantu Ismail dilantik secara politik ke dalam jawatan kanan Perdana Menteri pada ketika itu. Siasatan itu dilaporkan dibuat 4 hari setelah Menteri Komunikasi berkata, iaitu Fazil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan 700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran lalu. Pada November lalu, Perdana Menteri mendedahkan 700 juta dibelanjakan di antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu bahawa sebanyak 500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri. Itu pun ada balance sebanyak 50 lebih juta, dan 50 juta itu digunakan oleh Perdana Menteri untuk, kalau kita tengok billboard yang berkaitan dengan bandani sebagainya, itu balance daripada 200 juta tersebut. So dia tak guna belanja baru pada tahun 2023. So isu dia adalah bukan satu perbelanjaan 700 juta, dia bukan 7 juta, bukan 70 juta, 700 juta. Hampir 1 bilion. Itu yang pertama. Yang kedua, 700 juta tu belanja apa? Kan? Belanja apa? Apa yang dibelanjakan untuk apa? Pada masa itu, di sana cerita, media kita punya, ialah RTM, TV, RTM lah pada waktu itu, RTM kita punya dan sebagainya. So, backs the question, 700 juta ini untuk belanja apa? Jadi bila dalam Sina, dia kata, soalan daripada moderator, dia kata, moderator kata, yelah, kita tak ada dalam PN sekarang ini mendahului dalam TikTok. Dalam TikTok ni PN mendahului. Kita kata simple je, because PN spend money on TikTok a lot. They spend. Sebab itu saya kata PN confident bahawa mereka boleh menang. Siapa berani jamin 700 juta itu tak termasuk belanja untuk nak promosi di TikTok? Of course 700 juta itu untuk bayar perbelanjaan publicity. So, adakah mustahil 700 juta itu dibelanjakan juga bukan setakat untuk kerajaan, tetapi untuk bukan kerajaan, maksudnya untuk parti politik. And that is why kenapa dia was so confident in winning the election. Kalau diikutkan situ 500 juta, half a billion spent by Muhyiddin Yassin setakat tahun 2020 sehingga 2021 sebelum beliau jatuh menjadi Perdana Menteri. Dijatuhkan daripada menjadi Perdana Menteri. So dalam tempoh itu saja dia spend 500 million, 500 juta untuk publicity, tuan-tuan. So korang rasa dia tak rasa confident ke boleh menang? Kalau dia spend 500 juta, itu yang dia spend di atas kementerian yang melibatkan komunikasi. Kita tak tahu lagi yang dia spend di dalam parti. Kalau kita tengok data ditunjukkan oleh akaun Bersatu, itu saja puluhan juta untuk publicity. Itu dalam akaun Bersatu. Kan? Itu dalam akaun Bersatu, puluhan juta publicity. And that is why kenapa dia leading. Sedangkan Pakatan Harapan, Allah, nak spend duit atas TikTok pun tak sanggup, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya punya akaun TikTok saya ni kena ban. Orang tak boleh bagi gift kat saya. Saya ada 1.5k yang view saya sekarang ini. Seorang pun tak boleh bagi gift kat saya. Saya kena ban. Saya ni penyokong kerajaan, tapi yet dia orang tak boleh tolong saya untuk leave ban saya. Bukan saya nak batak sangat gift tu, tetapi maksudnya orang macam saya pun kena ban. Di zaman kita jadi kerajaan. Tetapi pada zaman mereka menjadi kerajaan, dia boleh guna sesuka hati, tuan-tuan. Dia boleh tangkap sesuka hati, dia boleh tuduh sesuka hati, dia boleh belanja sesuka hati. Tuan-tuan, sebut pasal FBI. Okay, habis cerita tu. Tapi saya continue lah. Saya tengok hari ni Netflix, The Man on the Run. Man on the Run dalam Netflix. Iaitu berkenaan dengan Jolo dan juga Najib Razak. Man on the Run. Saya tengok hari ni, saya baru habis tengok, bukan hari ni, hari tu dah tengok. Ini second time saya tengok.
This is the second time saya tengok sebab saya nak tengok detail dia. Dalam Netflix sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok Man on the Run. Menarik. Alamak. Kenapa dia tak keluar? Alright. Man on the Run ni adalah berkenaan dengan cerita yang membabitkan 1MDB. Kes 1MDB Najib Tun Razak dan juga Jolo, dan banyak interview dilakukan kepada pelbagai pelbagai agensi lah. Dia termasuklah DOJ, FBI, termasuk juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dia menjadi Perdana Menteri, termasuk juga kepada Najib Razak sendiri. Termasuk juga Najib Razak sendiri dan DH dan sebagainya, Russell Brown. So ramai yang diinterview. Saya sarankan tuan-tuan pergi tonton Man on the Run ini dan lihat sendiri secara summary-nya apa yang berlaku. Banyak juga yang tak diceritakan di dalam cerita Man on the Run ini, mungkin sebab dia sejam 40 minit je tak sempat nak cerita semua. But Man on the Run ni give you the gist. So apa yang berlaku, Peguam Najib semalam 2 hari lepas telah cuba mendapat petition, telah cuba buat injunction supaya dokumentari tersebut dihalang untuk disiarkan di Malaysia. Peguamnya telah try untuk mendapat injunction lah. So saya sarankan tuan-tuan pergi tengok sebelum dia kena ban. Mungkin kalau kena ban lah di dalam Netflix. Sebelum dia kena ban di dalam Netflix. Tapi nak cerita bahawa kalau kita nak bercerita tentang bagaimana wang dibawa keluar apa semua, tuan-tuan tengok cerita tu. Tuan-tuan tengok cerita itu. Okey, habis. Kalau jumlah cukup, Ketua Parti dah menghadap Agong, IGP. Ketua Polis Negara Rizauddin mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa pembangkang mempunyai bilangan cukup membentuk kerajaan dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai otoriti. Katanya, sekiranya dakwaan tersebut benar, sudah pasti ia datang daripada pemimpin berkenaan. Sekiranya betul nak berlaku, Ketua Parti atau seterusnya akan bawa menghadap Agong ataupun membawa pendedahan di dalam Parlimen. Mengatakan kita ada sekian nombor dan kita buat undi tak percaya dalam Parlimen, kata Rizauddin pada sidang media. Rizauddin turut menjelaskan polis telah membuat kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Now, it's about time lah. Dalam section, saya tengok section berapa di dalam kanun kesiasaan, memang ada satu section khas untuk menangkap mereka yang cuba menjatuhkan bukan menjatuhkan demokrasi lah, menjatuhkan kerajaan yang sah dengan cara yang tidak sah, dengan menimbulkan keresahan dan sebagainya. So, bila perkara ini dilakukan, terutama kita kena faham kenapa. Dan yang menariknya, Saitro Tun yang banyak main benda ni. Saya nampak macam saya sebut dalam wacana saya malam tadi, saya kata dia seolah-olah nak menutup cerita Daim, cerita bekas Perdana Menteri ditahan dan sebagainya. So dia seolah-olah nak menutup cerita tersebut. Jadi, bila kita semua dah mula bercerita, kita dah divert away daripada kisah yang sepatutnya, iaitu kisah berkenaan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penangkapan, siasatan daripada SPRM dan sebagainya. Jadi benda macam ni yang sebenarnya yang kita kena fokus on, tetapi kita hilang fokus sebab akhirnya kita banyak bercerita kepada kisah-kisah sebegini. Sehingga kan kalau kita tengok 3 MP bersatu. 3 MP bersatu sendiri yang sokong PM Nafi diajak sertai langkah Dubai. Even yang 3 orang yang sokong PM pun kata tak pernah pun orang ajak di pasal langkah Dubai. 3 ahli parlimen baru-baru ini mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri, menegaskan tidak menerima sebarang tawaran menandatangani akuan bersumpah SD untuk menukar kerajaan di tengah-tengah spekulasi langkah Dubai. Ahli Parlimen Gua Musang, Parlimen Jeli dan juga Labuan menegaskan perkara itu ketika dihubungi. Saya tak terima apa-apa tawaran tanda tangan SD dan saya kekal komited menyokong Perdana Menteri. Suhaili pula menegaskan dia tidak akan buat pusingan you sama sekali dalam soal tersebut. Now, kita tak ada isu tuan-tuan. So daripada segi sokongan itu sebenarnya kukuh dah. Itu bukan isu dia. Now, isu dia adalah berkenaan dengan persoalan. Adakah dikira sebagai lompat parti? Saya dah bagi tahu 2 hari lepas. Formula nak jatuhkan kerajaan malam tadi. Formula nak jatuhkan kerajaan mudah je. Pergi ke dalam Parlimen, buat undi tak percaya atau undi percaya. Simple. Tetapi sampai sekarang, mereka tak berani buat demikian, tetapi secara berseluruh dan melawaknya mereka berkata, kita sudah cukup jumlah, kerajaan akan tumbang pada bila-bila masa. Terutama Sanusi lah yang cakap demikian kan. Ahli-ahli parlimen lain, atau ahli-ahli pimpinan PN lain, tak ada pun berbincang ataupun bercakap tentang perkara sedemikian.
So saya rasa benda-benda macam begini kita boleh dismiss lah dan kita boleh fokus balik dengan perkara yang sepatutnya kita lakukan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua berkenaan dengan isu kalau kita kata sekarang ini, iaitu apa orang kata, kes-kes yang seperti mana yang kita sebutkan tadi, kan, berkenaan dengan Daim dan sebagainya, bekas PM disiasat dan sebagainya, kan, kalau kita tengok.